هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak pada Allah SWT dapat sama-sama bertemu sekali lagi pada petang yang mulia ini. Dan pada petang ini insya-Allah di dalam permulaan sebelum kita memulakan tazkirah kita, saya menyampaikan hajat sebahagian daripada jemaah kita, tuan-tuan dan puan, minta didoakan, dibacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita dapat memudahkan doa penyembuhan kita insya-Allah kepada warisnya yang bernama Hajah Zaitun Umar. Hajah Zaitun Umar yang sekarang berada di dalam hospital. Mudah-mudahan diberi penyembuhan segera oleh Allah SWT. Untuk itu kita sampaikan hajat mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya syafi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ishfi mardana wa mardal muslimin washfi marda al-Hajah Zaitun Umar birahmatika wa izzatika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa la hawla lana wa la quwwata illa bika ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Qabbalallahu minkum minna kembali. Tuan-tuan, insya-Allah kita menyambung tazkirah zuhur kita pada petang ni. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam topik yang kita mulakan semalam. Minggu ini kita mulakan topiknya apa? Tuan-tuan, iaitu berhubung dengan Al-Quran. Kita telah kongsikan permulaan bercerita tentang Al-Quran ni, iaitu keperluan umum manusia kepada Al-Quran. Keperluan umum manusia kepada Al-Quran. Kita dah ambil ayat ke-124 daripada surahnya tak tercatat pula di sini ya. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Taha ayat ke-124 ini, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang kalau dia menjauhkan diri, tidak nak ingat kepada aku, tak nak baca Al-Quran, tak nak kembali kepada hidayah Al-Quran, maka dia dapat kehidupan, tapi kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang sempit semata-mata, tidak ada bahagia, dan hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kita dah ambil hadisnya, kemudian tuan-tuan dan puan, kita ambil di antaranya juga beberapa tabiat salafus salih ataupun aktiviti para salafus salih bila datang Ramadan, mereka bersama dengan Al-Quran. Seperti yang telah kita ambil semalam, Jibril alaihi salam bertadarus Quran dengan Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu khatamkan Al-Quran sekali dalam sehari Ramadan. Masya Allah. Imam Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijrah meninggalkan, walaupun tokoh ulama ni hebat, orang datang belajar ilmu, ambil ilmu, dia pun kaji ilmu, susun lagi hadis-hadis banyak, bulan Ramadan tinggalkan semua sebab nak bagi fokus tumpuan pada Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri juga kita dah ambil ni semalam, wafat 161 Hijrah, perawi hadis sahih yang popular, Imam Ats-Tsauri. Beliau bila bulan Ramadan meninggalkan juga segala jenis ibadah, kelas-kelas pengajian apa, semua tumpu baca Al-Quran. Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 118 Hijrah. Nama-nama ni saya katakan tuan-tuan buka kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tuan-tuan boleh jumpa an Qatadah, an Tsauri. Ni nama-nama tokoh perawi hadis hebat-hebat ni. Ni semua tokoh, tok guru ulama-ulama yang mula mengembangkan ilmu. Mereka ni seperti Qatadah ni, kalau hari-hari biasa khatam Quran 7 hari, bila datang Ramadan 3 hari sekali, 10 Ramadan terakhir Masya Allah 1 malam sekali.
Ya Allah, mereka ni cukup hebat mesra dengan Al-Quran. Dan kemudian seorang lagi, Ibrahim An-Nakhai, seorang tokoh ulama hebat di kalangan tabi'in juga, daripada kota Basrah. Ibrahim An-Nakhai wafat tahun 96 Hijrah, mengkhatam Al-Quran sekali dalam satu malam pada 10 terakhir Ramadan, dan dalam bulan-bulan lain 3 malam sekali. Ini mereka bersama-sama dengan Al-Quran. Kita terlintas satu persoalan yang saya rasa nak juga sama-sama kita fikirkan, tuan-tuan dan puan. Mereka bersama dengan Al-Quran, mereka tadi yang kita sebut salafus salih, dibaca siang dan malam, waktu senang, waktu susah, dikaji, dihayati dalam majlis ilmu, taman syurga. Ni apa cerita ni, tuan-tuan dan puan? Ini cerita para sahabat. Kenapa mereka hebat baca Quran? Sebab kerana ada kena-mengena dengan istilah, tuan-tuan dan puan lihat depan tu, taman syurga. Dekat mana, tuan-tuan dan puan, kita dengar istilah taman syurga ni? Di mana kita dengar istilah taman syurga ni? Ingat tak? Taman syurga ni di mana? Masjid Nabawi tak? Masjid Nabawi. Taman syurga ni dipanggil apa? Raudah ya? Raudah. Ni cerita Raudah ni, tuan-tuan dan puan, saya ni tak nak cerita ni, nanti nak cerita pula. Nak bagi simbang sikit, nak bagi tahu ni Raudah ni, tahu tuan-tuan dan puan nama apa datang Raudah ni? Cerita apa datang cerita Raudah ni? Inilah cerita dia. Cerita dia apa? Nabi SAW bagi tahu dekat para sahabat. Nabi SAW bagi tahu dekat para sahabat, generally, secara umum, wahai sahabat-sahabat aku, kalau kamu berjalan-jalan, kamu jumpa ada kebun daripada kebun syurga, raudatun min riyadil jannah. Tu istilah dia, asal Nabi SAW guna. Sekiranya kamu bertemu dengan satu taman, satu kebun daripada kebun syurga, faqa'udu farkudu, kata Nabi SAW, duduklah dekat situ, rehat-rehatlah di situ, lepak-lepaklah dekat situ, kalau bahasa kita hari ini. Masa tu Nabi SAW sebut ketika bersama dengan para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, dekat dunia ni ada kebun syurga ke? Ada ke kebun syurga duduk dekat atas dunia ni? Ya Allah, kalau ada lah, tuan-tuan dan puan, rasa semua kita nak masuk dulu. Sahabat macam tu, ada ke kebun syurga kat dunia ni? Di mana? Macam mana kami nak kenal? Apa dia ciri-ciri dia? Kebun syurga tu apa dia? Nabi SAW pun kata, majalisul zikr. Kata Nabi SAW, iaitulah majalisul zikr. Dalam sebahagian riwayat diterjemahkan majalisul ilm, iaitulah tempat yang mana di situ ada banyak dibacakan, disampaikan yang namanya majlis ilmu, atau diistilahkan, istilah asalnya majlisul zikir, majlis az-zikir. Tolong faham, majlis zikir ni tuan-tuan dan puan, asal yang diguna oleh Nabi SAW ni, az-zikru maknanya apa? Az-zikru maknanya ingat. Sebab itu Al-Quran, salah satu nama Al-Quran apa dia? Az-zikru. Salah satu nama Al-Quran, Allah Ta'ala bagi tahu, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Dalam khutbah minggu lepas kita dengar khatib baca ayat ni, sesungguhnya kami yang turunkan az-zikru itu, yang dipanggil Quran itu sebagai pengingat, yang bagi ingat, dan kami yang akan pelihara dia. Jadi bila Nabi SAW bagi tahu sahabat, sahabat tanya, kat mana kebun syurga? Kata Nabi SAW, dekat mana kamu berjumpa orang-orang yang banyak baca Quran. Yang majlis zikir ni maknanya mereka yang baca Al-Quran, mereka yang mendengar ayat-ayat Al-Quran disampaikan, mereka yang mengkaji isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Di situlah dia taman syurga. Jadi dekat mana, tuan-tuan dan puan, pada masa tu? Pada masa itu para sahabat apabila faham isyarat yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka mereka pun perhati, tiadalah tempat yang lebih ramai mereka duduk, lebih ramai para sahabat menadah Al-Quran, menadah wahyu, mendengar pesanan-pesanan Nabi SAW. Tiada tempat yang lebih popular selain daripada kawasan di dalam masjid itu, iaitulah di sebelah rumah Nabi SAW. Makam hari ini dalam Masjid Nabawi itu, makam tu rumah Nabi SAW, sampai dekat kawasan yang tepi sebelah mimbar tu. Kawasan situlah kawasan tengah masjid dulu masjid lebih kurang besar macam tu je, ya. Jadi itulah sebabnya, tuan-tuan dan puan, bermula daripada situ. Bila sahabat-sahabat lalu ramai nak pergi datang ke situ, bila kawan-kawan sebelah-sebelah, jiran-jiran, tepi-tepi jalan jumpa, tanya, ni ramai-ramai nak pergi mana? Ini ramai-ramai berjalan nak pergi mana? Kami nak pergi Raudatan min Riyadil Jannah.
Wahan ila raudatin min riyadil jannah, aduhai lunaknya hati kami nak pergi ke kebun, ke taman daripada kebun syurga. Kami nak pergi bertemu dengan kawan-kawan di taman daripada taman-taman syurga. Itulah bermula istilahnya, sehingga kawasan tu dipanggil apa dia? Ar-Raudah. Itulah cerita Taman Raudah, tuan-tuan dan puan. Cerita tu dapat nama daripada mana? Daripada sebenarnya Al-Quran. Sebab itulah mereka sering duduk di situ, sebab itulah mereka sering menangis membaca Al-Quran di situ, sembahyang di tiang-tiang yang ada di situ, dan mereka melunakkan, menjinakkan jiwa mereka dengan Al-Quran bersama dengan Nabi SAW dan bersama dengan sahabat-sahabat lain yang popular sebagai tok guru ilmu Al-Quran pada masa itu, seperti Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Ash'ari, dan ramai lagi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, tuan-tuan dan puan, jadi ini mereka. Ini persoalan kita fikir mereka, ya. Tuan-tuan dan puan, di sana mereka ibarat Al-Quran yang berjalan tu. Banyak kita baca susunan ayat-ayat ulama semasa pada hari ini. Sebab kerana berlaku selepas zaman sahabat, tabi'in, selepas zaman tabi'in, anak-anak murid di kalangan atba'ut tabi'in yang tak sempat jumpa sahabat Nabi, tapi sempat jumpa orang yang jumpa sahabat Nabi. Orang yang jumpa sahabat Nabi dipanggil tabi'in. Golongan yang sempat jumpa sahabat Nabi dipanggil tabi'in. Yang tak sempat jumpa sahabat Nabi ni dipanggil tabi'in ataupun atba'ut tabi'in. Dia sempat jumpa orang yang sempat jumpa sahabat Nabi. Jadi mereka atba' tabi'in ni tanya dekat guru-guru mereka di kalangan tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in ni tadi nama-nama seperti kita sebut. Termasuk ramai lagi kalau dari segi ulama' fiqhnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah rahimahumullah ajma'in. Mereka tanya dekat tok-tok guru mereka ni, kami tak sempat jumpa sahabat, selalu kamu cerita dekat kami, sahabat ni kata macam ni, sahabat ni suruh buat macam ni, sahabat ni pandangan dia begini. Nampak gaya dengan cerita ni sahabat ni macam hebat sangat. Ceritakan dekat kami, sahabat ni bagaimana yang kata mereka tu hebat sangat, akhlak mereka macam mana. Para ulama' tabi'in buat satu kenyataan, statement yang simple. Nak cerita sahabat punya hebat, tak boleh nak cerita. Nak kata hebat macam mana? Kalau kamu tengok sahabat, umpama kamu melihat Al-Quran berjalan. Itu dia. Mereka adalah umpama Al-Quranu yamshi, Quran yang berjalan. Masya Allah. Nak bayangkan Al-Quran yang meresap dalam jiwa para sahabat. Al-Quran yang berjalan tu, kata-katanya kata-kata cerminan Al-Quran, wajahnya wajah cahaya Al-Quran, buah fikiran suluhan hidayah Al-Quran, tindakannya, sikapnya, kematangan, kesabaran, Masya Allah, semuanya adalah roh daripada Al-Quran yang hebat. Itulah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Tetapi itu mereka, tuan-tuan dan puan. Persoalannya bagaimana pula kita pada hari ini? Ini kita nak sama-sama fikir. Bagaimana kita dengan Al-Quran pada hari ini? Al-Quran bersama kita mungkin pada hari ini sebagai apa, tuan-tuan dan puan? Minta maaf juga, tulis dekat depan tu, baca juga perhiasan dalam rumah. Masya Allah. Ada juga Al-Quran. Kat mana? Tu dinding khat tu, Masya Allah, bukan main cantik tu, mahal tu. Ni pula nak raya dah tempah lagi siap tu. Dia punya bingkai pun bukan sebarang punya, kayu jati tu. Ni Al-Quran kita di gedung-gedung, kedai, restoran. Al-Quran mungkin kita gantung saja mungkin, ataupun Al-Quran mungkin juga ada, alhamdulillah, gedung-gedung dekat kedai kita, dekat restoran kita ada, alhamdulillah, insya-Allah letak Quran. Digantung sebagai perhiasan dalam kereta pun gantung Al-Quran juga mungkin. Letak Al-Quran, gantung, alhamdulillah, perhiasan, comel juga, atau letak dekat depan. Tetapi kadang-kadang yang buka nyanyi dia tak bunyi Al-Quran pun, yang bunyi lagu dia, lagu wallahu alam. Gantung kadang-kadang Al-Quran, minta maaf kita sebut, tuan-tuan mampan, dekat gedung, dekat kedai. Tapi kadang-kadang dia berniaga tak tahu duit halal haram ke, entah betul ke tidak ke. Gantung dekat rumah pun sama juga mungkin. Begitu juga hiasan di pejabat, kadang-kadang alhamdulillah ada banyak. Tetapi di dalam tu wallahu alam, cara bagaimana kita bermuamalah, adakah menurut Al-Quran? Ini persoalan yang saya rasa kita nak sama-sama cuba fikirkan. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh
kita jadikan Al-Quran ni sebagai sebenar-benar yang kita baca, sebagai sebenar-benar, bukan sahaja kita jadikan perhiasan, bukan sahaja kita gantung. Kalau jadi perhiasan pun tak apa juga tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita sedih, ni nak Ramadan ni baru sibuk nak cari Quran. Sebab apa? Sebab khatam Quran dah dulu Ramadan lepas, ni nak masuk Ramadan baru nak cari Quran tu duduk dekat mana. Dah siap berbalik